Assalamualaikum, salam sejahtera. Apa khabar semua? Bertemu kita kembali. Anda bersama saya, Encik Muhammad Aziruddin bin Sahudin, pensyarah Jabatan Kejuruteraan Elektrik Politeknik Port Dickson bagi program Diploma Kejuruteraan Elektrik Tenaga Hijau. So, untuk chapter 2 ini, saya telah memberikan penerangan berkaitan dengan definisi kecekapan tenaga, peluang kecekapan tenaga bagi pengguna perumahan, dan terdapat dua lagi sektor yang saya akan sentuh, iaitu komersial dan industri. So, untuk konten kali ini, saya akan memberikan perkongsian berkaitan dengan peluang kecekapan tenaga bagi sektor komersial. Okey, sekarang ni di belakang saya adalah bangunan Suruhanjaya Tenaga yang terdapat di Putrajaya. Cantik kan? Bentuk diamond. So, saya tak langsung sesuai lah dengan konten saya, iaitu peluang kecekapan tenaga untuk sektor komersial. So, tanpa buang masa, jom kita saksikan nota-nota yang saya telah sediakan untuk rujukan pada kali ini. Jom. Okey, so kita akan teruskan dengan slide penerangan bagi konten untuk kali ini. So, saya harap anda semua dapat memberikan perhatian terhadap penerangan yang saya berikan ini. So, saya harap anda semua tidak sedikit keliru sebab yang konten yang lepas saya dah sentuh berkaitan dengan peluang kecekapan tenaga bagi sektor pengguna perumahan. So, kita akan tengok kepada pengguna komersial pula. So, untuk objektif bagi kali ini adalah kita akan mengetahui sebarang penambahbaikan yang telah dilakukan dalam kecekapan tenaga ini bagi pengguna-pengguna komersial, terutama bangunan komersial. Selain daripada itu, halangan-halangan yang dihadapi dalam melaksanakan kecekapan tenaga ini. Berikut carta ataupun persen berkaitan dengan kecekapan tenaga bagi sektor komersial. Jika anda lihat situ, space heating menyumbang kepada 36% terhadap pengguna komersial ini, dan yang paling sedikit di situ adalah memasak. So, kita akan tengok dengan lebih jelas satu persatu berkaitan dengan perkara-perkara ini. Tapi saya takkan cover semualah, hanya beberapa topik yang penting. Saya akan beri penerangan di sini, okey? Okey, yang di atas ini adalah sedikit ringkasan daripada carta pie pada slide yang sebelum ini. Okey? So, anda dapat lihat di sinilah, tak banyak perbezaan pun. 4 peluang untuk melaksanakan kecekapan tenaga di dalam sektor komersial ini. Yang pertama, heating. Yang kedua, pencahayaan. Yang ketiga, peti sejuk komersial ataupun commercial refrigerator. Dan yang keempat, commercial cooking. Yang sini, tadi kita tengok just persen yang paling rendah. Tapi ini turut boleh menyumbangkan kepada faktor yang besar juga untuk sektor perniagaan bagi restoran, hotel. Ini yang menyumbang kepada faktor yang besar juga. Jadi kita akan tengok satu persatu 4 peluang ini. Jom kita saksikan. Yang pertama adalah ventilation. Okey, mana mengawal pengudaraan rumah supaya udara dapat keluar dengan masuk dengan mudah tanpa halangan, dan secara tak langsung sekiranya terdapat udara panas, dia akan terus keluar tanpa memberi kesan terhadap kelembapan dan pengudaraan di dalam rumah. Kita akan tengok 3 konsep dalam HVAC system, iaitu heating, ventilation dan penyaman udara. Heating. Kita akan tengok 3 bidang di dalam HVAC system ini, iaitu pemanasan, pengudaraan dan penyamanan udara. So, ada 3 disiplin di sini. Kita akan tengok satu persatu. Disiplin pertama adalah heating. Kita memanaskan udara pada ruang di dalam rumah dengan menggunakan sinaran matahari. So, kita tak pakai kaedah lain, kita gunakan kaedah daripada matahari. Kaedah semula jadi. Disiplin yang kedua sini adalah ventilation ataupun pengudaraan. Di sini pihak komersial akan memastikan udara di dalam office dalam keadaan yang selesa. So, sekiranya terdapat udara yang tidak selesa ataupun gas yang tidak selesa, ia perlu dibuang. Contohnya, sekiranya terdapat bau busuk. So, pastikan sampah yang menghasilkan
bau itu dibuang. Selain daripada itu, kita boleh menggunakan fan untuk menarik udara itu keluar. Kaedah ini tidak sesuai untuk digunakan bagi pengguna rumah kediaman sebab menyebabkan kos yang tinggi bagi pemasangan kipas. Tapi untuk satu kawasan yang kecil bagi rumah, ia tidak begitu praktikal. Akan tetapi untuk kawasan pejabat, ia agak praktikal dan lebih ekonomi untuk menggunakan kipas ataupun exhaust fan bagi menarik udara-udara yang tidak perlukan keluar. Contoh selain dari sini adalah di restoran, iaitu di bahagian dapur. So, salah satu kaedah untuk menarik udara panas yang berada di dalam dapur ialah dengan menggunakan exhaust fan, di mana exhaust fan itu akan menarik udara keluar dari situ. Jadi secara tak langsung, kita tidak akan menggunakan tenaga lebih, contohnya kipas, kita tak akan menggunakan aircon di dapur untuk memastikan udara di dapur tu lebih selesa. So apabila kita tak gunakan kipas yang banyak, aircon yang banyak di bahagian dapur, secara langsung kita dapat jimatkan tenaga elektrik. Disiplin yang ketiga di sini adalah penyaman udara. So kita akan memastikan penyaman udara yang kita gunakan adalah lebih praktikal untuk digunakan di satu kawasan. So sekiranya satu kawasan yang besar, so posisi penyaman aircon kita yang kita nak letak perlu lebih sesuai bagi cover satu-satu kawasan yang besar. Selain itu, horsepower, pemilihan horsepower yang sesuai juga penting untuk memastikan tiada pembaziran. Selain daripada itu, satu aircon yang ingin dipilih perlu mempunyai satu nilai kelembapan yang agak baik sebab dia perlu cover satu kawasan yang besar. Sekiranya menggunakan aircon seperti yang digunakan di rumah, ia merupakan satu kerugian bagi penggunaan di pejabat. Sebab dia terdapat perbezaan di sini untuk kegunaan rumah dan satu aircon untuk kegunaan industri ataupun komersial. Dia berbeza. So nilai humidity, nilai kawalan ni pun agak berbeza sedikit. So pengguna komersial perlu melakukan pemilihan aircon yang betul supaya jumlah tenaga yang digunakan tidak terlalu besar dan dapat menjimatkan bil elektrik mereka. Ini merupakan peralatan-peralatan tambahan lain ni yang digunakan untuk sistem HVAC ni lah. Macam yang saya cakap tadi, pengudaraan, pemanasan, aircon. So kita perlukan beberapa peralatan tambahan. Contohnya, anda dapat lihat di gambar yang sebelah hujung sekali, menggunakan satu pelekat untuk lekat pada pintu ataupun tingkap. Ini penting bagi penggunaan aircon contohnya. Sekiranya sesuatu ruang pejabat itu terdapat satu sumber pengudaraan keluar, secara tak langsung aircon akan bekerja lebih lagi untuk memastikan suhu di dalam satu kawasan yang besar itu dapat dikekalkan. So apabila aircon bekerja lebih kuat, secara tak langsung ia akan mengakibatkan penggunaan elektrik yang lebih. Jadi ini secara tak langsung juga akan mengakibatkan kita tidak dapat melakukan kecekapan tenaga. Di sebelah ini juga peralatan-peralatan yang untuk menutup segala ruang-ruang supaya contohnya udara panas tak termasuk. Macam yang dekat tadi, heating, kita gunakan sinar matahari untuk menghasilkan tenaga haba yang sedikit bagi ruang komersial kita. Selain daripada itu, kita akan pastikan aircon pun tak terkeluar lah. Jadi aircon pun okey, jangka hayat aircon pun dapat digunakan dengan lebih baik. Selain daripada itu, untuk pengudaraan pun akan lebih lancar lah. Tak adalah udara-udara yang busuk dari luar dapat masuk ataupun udara-udara kotor dari luar dapat masuk ke dalam pejabat kita. Berikut macam-macam lagi peralatan yang digunakan lah. Yang paling mudah boleh saya katakan sini, kita sendal semua segala ruang supaya tak ada udara keluar masuk dengan mudah. Itu paling mudah lah. Kita boleh gunakan penyerap, sini isolation sini yang saya lindung, terdiri daripada foam, daripada bentuk serbuk, pelbagai di sini. Saya ambil contohnya di sini adalah studio rakaman. Kenapa saya katakan studio rakaman? Sebab untuk menghasilkan satu studio rakaman yang baik, dia memerlukan penyerapan bunyi yang bagus. Kenapa? Sebab jika kita tak dapat menghasilkan bunyi yang bagus di dalam studio tersebut, maknanya di sini peralatan elektrik yang kita gunakan, peralatan elektrik elektronik yang kita gunakan, kita terpaksa naikkan amp dia untuk kita merasa kepuasan di dalam studio itu. Itu contohlah yang nampak lebih jelas untuk anda faham. Pelbagai macam-macam lagi. Kita untuk sini kita boleh gunakan bagi ventilation
untuk buang segala bau-bau yang tidak diingini, bau asap, kotor, untuk yang merokok contohnya. Juga boleh kita gunakan kaedah ini untuk buang udara-udara yang tidak diperlukan keluar dari fasiliti. Contoh macam saya cakap awal tadi, di restoran lah, mereka gunakan blower. Boleh juga guna kaedah ini untuk mengasingkan udara-udara yang kita perlukan di dalam kawasan komersial kita. Ini turut HVAC system bagi air conditioner. Okey, ventilation di sini kita pastikan udara keluar masuk dalam keadaan yang terancang dan teratur. Okey, kita tengok situ, ia memastikan udara yang baik dan berkualiti dapat digunakan. Secara langsung, struktur bangunan dan peralatan-peralatan juga dapat digunakan untuk satu tempoh yang lebih panjang. 3 kaedah macam mana kita nak merangka satu kaedah pengudaraan yang bagus. Yang pertama, natural ventilation, port ventilation, dan yang terakhir, whole house ventilation. Whole house, jangan kata ini kita cerita komersial, tapi Cik Din bagi tahu whole house, satu term yang digunakan untuk menunjuk satu ruang. Takkan dia kata whole office, tak sesuai pula. Okey, harap faham di situ. Kita tengok satu persatu 3 strategi yang saya terangkan tadi. So, kita pergi yang pertama, natural ventilation. Melalui kaedah ini, kita akan mengawal pergerakan udara masuk dan keluar dalam ruang kita. Contoh sini office, restoran, pelbagai lagi lah ruang-ruang komersial supaya pengedar udara tersebut lancar dan baiklah. Untuk kaedah ini, kita perlu memastikan pengedaran udara masuk dan keluar dalam keadaan yang sistematik dan teratur. Di sini kita kena pastikan sebarang lubang-lubang kecil perlu ditutup. Kenapa? Sedangkan saya terangkan tadi kita perlukan pengudaraan keluar dan masuk. Ingin saya tekankan di sini, pengudaraan keluar dan masuk yang saya tekankan di sini adalah yang mengikut sistem pengudaraan struktur bangunan tersebut. Sekiranya terdapat ruang-ruang kecil, contoh di antara tingkap, rangka pintu, secara tak langsung dia akan mengakibatkan struktur tersebut tidak kukuh dan dia akan mengalami kerosakan. So, kita tak nak benda tu. Kita nak jimat, tapi in term lain kita terpaksa ganti satu hole pintu. Itu kita tak nak. So, kita nak jimat penyambatan elektrik di samping juga bangunan ataupun space yang kita duduk tersebut dapat digunakan untuk satu tempoh yang panjang. Selain daripada itu, untuk kaedah ini juga, struktur bangunan yang dibina tersebut perlu diletakkan ataupun berada pada arah aliran angin yang semula jadi. Kalau anda perhatikan di Putrajaya, jika tidak saya di Persin 4 terdapat bangunan KBS, struktur bangunan dan desain bangunan situ agak berbeza berbanding dengan bangunan-bangunan lain di Putrajaya. Kenapa benda itu berlaku? Dia didesain begitu untuk memastikan arah aliran udara dan pengudaraan situ dapat masuk ke dalam bangunan dengan baik tanpa mengganggu struktur bangunan. Sebab tu dia agak berbeza dengan bangunan-bangunan yang lain di Putrajaya. Kalau tak pernah lihat, anda boleh Google, boleh tengok. Jika tidak silap saya, bangunan Kementerian Pembangunan Wanita dan Masyarakat, bangunan Kementerian Belia dan Sukan di situ, dan anda boleh bandingkan dengan bangunan-bangunan lain di Parcel A, di Persin 1, Persin 2, Persin 3, agak berbeza di Persin 4 punya bangunan. Okey, seterusnya, whole house ventilation. Kaedah dia, kita memastikan pengudaraan udara di dalam ruang kita secara menyeluruh, tidak spot-spot yang tertentu. Ini dapat menghasilkan udara yang cukup di dalam kawasan tersebut. Kenapa saya katakan pengudaraan ini penting? Ia penting untuk memastikan kita tidak terlalu bergantung kepada alat penyejuk tambahan. Contohnya seperti aircon, kipas. So, bila kita tidak terlalu bergantung kepada alat penyaman udara tambahan ataupun alat pengudaraan tambahan apabila kita tidak menggunakan peralatan-peralatan pengudaraan tambahan seperti kipas dan aircon saya cakap tadi, so kita akan dapat menjimatkan elektrik. Itu sebab di sini pentingnya pengudaraan yang sistematik, teratur dan nyaman di situ. Ingin saya bagi satu contoh lah. Jika anda pernah naik di bilik pensyarah tingkat 3 bangunan akademik ataupun berjumpa dengan saya, ruang situ agak sikit panas. Dalam aircon tak ada, pengudaraan pun tak apa sesuai. Itu saya contohnya yang saya boleh ambil
Bukan saya condemn apa berada di tempat saya, tapi secara hakikatnya memang panas bila aircon tak ada. Itu salah satu contoh macam mana sistem pengudaraan tidak dirancang dengan betul. Tapi jangan kata saya hentam pula. Tapi saya ambil contoh sini yang lebih jelas supaya anda pun boleh nampak, ini kesannya apabila kita tidak design satu ruang, tidak mengambil kira sistem pengudaraan semula jadi di sini. Dan yang terakhir tadi adalah spot ventilation. Melalui kaedah ini, kita akan mempertingkatkan atau kita improve keberkesanan pengudaraan di dalam rumah dengan kita mengalihkan sebarang sumber-sumber udara tercemar yang tidak diperlukan. Contohnya seperti di restoran lah. Masa saya cakap awal tadi, kita gunakan exhaust fan. Itu katakan spot ventilation. Kita kena pasti mana kawasan-kawasan yang akan menghasilkan satu pengudaraan yang tidak selesa. So kita spot di situ dan kita cuba selesaikan macam mana kita nak remove, kita nyahkan, kita buang udara-udara tersebut. Contohnya macam saya kata tadi lah, di dapur kita gunakan exhaust fan. Yang paling mudah di situlah. Di dapur kita gunakan exhaust fan. Saya tak langsung, udara panas di dapur tu tidak terlalu mengganggu pekerja di dapur. Dia memang panas, tapi tidaklah terlalu panas apabila jika kita biarkan udara panas di situ. Faham Seterusnya, penyamanan udara. Melalui kaedah ini, kita dapat meningkatkan penggunaan tenaga dan karbon sehingga 100%. Walaupun begitu, dengan menggunakan penyamanan udara ini, ia merupakan kaedah yang mudah dan singkat untuk kita menyelesaikan masalah udara panas yang dihasilkan di dalam salah satu kawasan. Contohnya sekarang kebanyakan pejabat ataupun ruang komersial mesti terdapat komputer, mesti terdapat fotostat, mesti terdapat printer. Secara tak langsung ia menghasilkan satu udara panas walaupun dalam jumlah yang kecil, akan tetapi jika ia digunakan secara serentak dan untuk satu tempoh yang lama, ia akan memberi kesan terhadap penghasilan udara panas. Okey, seterusnya kita pergi kepada heating, pemanasan. Untuk kaedah ni, terdapat 3 langkah yang boleh kita buat. Langkah pertama, kita kurangkan suhu pemanas kita sekiranya kita guna pemanas ataupun udara panas kita di sekeliling dalam contoh lebih kurang 1 darjah. Sekiranya anda guna pemanas, tapi kita di Malaysia kita jarang guna pemanas, kita guna penyejuk. Tak apa, saya pergi pada pemanas dulu. So, saya tak langsung bil kita akan dapat dikurangkan sebanyak 8%. Walaupun kita tak berapa guna sangat pemanas ni, tapi mereka yang tinggal di kawasan-kawasan tinggi, contohnya di Cameron Highland, di Genting Highland, di Bukit Fraser, macam-macam tempat lagi lah yang punya udara yang sedikit rendah ataupun sejuk. So mereka menggunakan pemanas. So kita perlu turunkan dalam anggaran dalam 1 darjah pun kita dapat mengurangkan bil elektrik kita sebanyak 8%. Macam tu juga dengan penyamanan udara, aircon. Sekiranya kita kurangkan temperature kita, contohnya kita bukan kurangkan ke rendah. Kita daripada kita guna 20 darjah Celsius, maybe kita boleh gunakan 23, 24, 25. Saya tak langsung, walaupun dalam contohnya kita kurang 1 darjah, biasa kita gunakan dalam 23. Cuba kita gunakan 24 darjah Celsius, ia dapat menyumbangkan hampir 8 ke 10% terhadap bil elektrik kita. Banyak tu, walaupun 1 darjah. Ini kerana dia akan mengurangkan termostat alat kita tersebut. Seterusnya, kita perlu menukar boiler yang tidak sesuai. Ini paling mudah di dapur lah ataupun di tempat-tempat bengkel-bengkel yang menggunakan boiler. So, perlu tukar satu boiler yang tidak memberi kesan ataupun tidak berfungsi dengan baik. So, perlu diselenggara dan ditukar dengan kerap. Ataupun kita perlu tukarkan fan kita, exhaust fan kita. Bahasa mudah dia exhaust fan lah. Sebab untuk satu bangunan-bangunan komersial, udara ni memainkan peranan yang penting. Contohnya macam saya cakap di office JKE sendirilah. So apabila cuaca terlalu panas, secara tak langsung dia akan mengakibatkan penggunaan peralatan elektrik yang lebih. Jika anda perasan, kebanyakan meja-meja pensyarah di JKE terdapat setiap meja ataupun setiap seorang pensyarah mempunyai satu kipas. So bayangkan jika terdapat 20 orang pensyarah, onkan kipas secara serentak, ia akan memberi kesan terhadap bil bulanan elektrik di Politeknik Polisen. So saya harap jika terdapat pihak-pihak pengurusian dan dengar saya punya penerangan ni,
dapat take note perkara tersebut. Walaupun nampak tidak begitu besar, tapi secara untuk tempoh yang panjang, ia memberi satu impact terhadap keadaan persekitaran. Bukan setakat keadaan persekitaran, kami yang manusia ni pun sendiri. Ada ketika pening kepala. Bila pening kepala, darah tinggi lah. Stres. So, tapi saya bukan blame sesiapa. Ini contoh yang boleh saya ambil dengan mudah yang berada dalam keadaan sekitar kita sendiri. So, kita tengok pada ventilation. Jika kita menggunakan satu kaedah pengudaraan, bukan secara cemara jadi, kita gunakan kaedah mekanikal. So, kita perlu menggunakan satu motor yang begitu mempunyai kadar kecakapan dia yang tinggi. Sebab dengan kadar kecakapan yang tinggi, dia dapat menjimatkan almost 5% dalam kos tenaga kita. So, untuk kipas pula, bagi penggunaan kipas pula, point 2 sini, jika satu pengudaraan di dalam satu kawasan tersebut, so kita tak perlu gunakan kipas dengan speed yang tinggi. Contohnya, udara yang masuk dalam satu kawasan tu kuat dan memang kita pun rasa sejuk. So, jika kita nak gunakan kipas, kita gunakan pada kelajuan yang 1, 2, tapi lebih baik 1 lah. Tapi jika keadaan udara tidak begitu baik, panas, tak salah pun kita nak guna 3. Contoh paling mudah saya ambil sini di bilik pensyarah DKE. Kaedah ketiga bagi pengudaraan juga, kita boleh gunakan timing setting. Kita hanya guna untuk satu-satu tempoh. Contohnya kita guna 4 jam, dia off. Kita bagi dia rehat dalam setengah jam, so kita on balik. So secara tak langsung, walaupun kita jimatkan tempoh yang pendek, 30 minit, tapi ia memberi kesan sebab ia menggunakan motor. Awak boleh dapat tengok pada point nombor 1 atas tu lah. Walaupun sekejap, dia dapat menjimatkan tenaga yang walaupun satu tempoh masa yang direhatkan tu contoh dalam 15 minit ke 30 minit. Secara tak langsung ia dapat menjimatkan kos tenaga kita. Bila kos tenaga kita dapat jimat, bil elektrik kita secara keseluruhan juga dapat dikurangkan. Seterusnya, air conditioner, penyaman udara. Saya selalu pesan tadi. Ingat tak saya pesan tadi? Poin yang pertama, kita gunakan satu suhu yang tidak terlalu rendah supaya kita dapat jimatkan kos tenaga kita. Untuk satu temperature, suhu yang baik, kita boleh gunakan pada peringkat awal dalam 25, 24, 25 darjah sahaja. Ini kerana jika aircon, kita telah paksa ia bekerja pada peringkat awal untuk satu suhu yang rendah, secara tak langsung ia perlu bekerja dengan lebih kuat. So, tidak salah untuk kita mulakan dulu dengan 24 ataupun 25 darjah. Sekiranya ia tidak dah kurang, baru kita turunkan sikit-sikit dan jika terlalu kerap, kita turunkan suhu aircon kita, adalah lebih baik kita buat servis pada aircon tersebut. Nak servis pun tak susah. Kadang kita hanya perlu bersihkan microfilter je yang terdapat pada aircon tersebut. Servis yang perlu kita buat tidak susah pun. Kita hanya perlu bersihkan microfilter aircon tersebut. Kita cabut microfilter, kita bersihkan, buang segala habuk, kita pasang. InsyaAllah, suhu kita dapat digunakan pada contoh 24-25 balik. Tak ada kita gunakan 18-20. Sebab benda ni biasa saya buat. Microfilter pada aircon saya, biasa saya bersihkan dalam 2 minggu ataupun kalau saya malas pun 1 bulan sekali. Alhamdulillah lah, aircon saya biasanya servis pun dalam 3 bulan, 4 bulan. Tapi kena kerap lah lakukan. Sebab bila habuk tu tak masuk pada aircon kita, so aircon kita dapat kita gunakan untuk satu tempoh yang panjang. So bila kita jarang servis, duit pun jimat lah. Okey, seterusnya seperti yang saya cakap tadi lah. So kita jangan terlalu kerap menurunkan ataupun membuat perubahan pada suhu penyaman aircon kita lah. Penyamanan udara ni nampak pelik sikit. Kita kurangkan lakukan kawalan suhu di situ. Ini kerana jika kita kerap melakukan perubahan suhu pada aircon kita, secara tak langsung bahagian mekanikal aircon kita akan bekerja dengan lebih kuat. So bila bekerja lebih kuat, dia akan menggunakan tenaga lebih kuat. Bila menggunakan tenaga lebih kuat, ia akan meningkatkan kos tenaga kita. Bila meningkatkan kos tenaga kita, ia akan meningkatkan bil elektrik kita. Banyak meningkat tingkat. So kita tak nak tingkat, kita nak reduce. Macam bebel lah saya kali ni. Terusnya, kalau perhatikan nota sebelah ni, konsep paling mudah, kita lakukan penyelenggaraan dengan berkala dan berjadual. Pada poin terakhir ini, ia menerangkan bahawa unit aircon kita perlu diselenggara dengan berkala ataupun berjadual supaya tahap kecekapan dan jangka hayat alat tersebut dapat dikekalkan dan ditingkatkan. Selain daripada itu, ia dapat juga menjimatkan duit kita apabila aircon kita diselenggara. Tak adalah perlu tukar peralatan ataupun part-part yang
mahal sebab kita selenggara unit aircon kita secara berjadual. Terusnya, commercial cooking. Ini tadi banyak kali saya terangkan pasal restoran. Okey, kita tengok tentang commercial cooking. Untuk satu commercial cooking, ia menggunakan banyak peralatan elektrik. Contohnya dapur, oven. Oven pun ada microwave oven, ada untuk bake oven, macam-macam. So kita akan tengok satu-satu, dan untuk membantu jika ada kalangan anda semua nak buka restoran ataupun kalangan parent yang ada buka restoran, dapat bantulah guide mereka supaya dapat melakukan penjimatan tenaga. Okay, 8 tip untuk memasak secara berkesan di sini. Yang pertama, kita membeli peralatan jimat tenaga. Seperti dah nota-nota saya sebelum ini lah, saya selalu tekankan untuk peralatan-peralatan elektrik, elektronik, pastikan kita membeli peralatan yang jimat tenaga. Yang kedua, pastikan peralatan-peralatan tersebut diselenggara secara berjadual. Bukan setakat aircon ya. Seterusnya, yang ketiga, kita sentiasa pastikan peralatan yang digunakan sentiasa dalam mode energy saving. Keempat, sentiasa pastikan udara sekeliling kita. Jika panas ke apa. Sebab bila panas, peralatan elektrik yang digunakan di dapur akan terkesan disebabkan udara panas yang terdapat di dalam dapur tersebut. Yang kelima pula, kita jadualkan ataupun rangka masa kita start dan kita tutup peralatan-peralatan kita. Penggunaan peralatan tersebut lebih terkawal dan berjadual. Seterusnya, yang keenam, jimatkan penggunaan air panas. Manakala yang ketujuh pula, kita sentiasa perbaiki peralatan-peralatan lama. Ini pentingnya, perbaiki selenggara secara berjadual supaya peralatan ni dapat digunakan untuk satu tempoh yang lama dan kadar kecekapan peralatan tersebut dapat dikekalkan pada tahap maksimum. Seterusnya, yang terakhir, yang ke-8, rearrange your kitchen. Mana kita pastikan kedudukan peralatan di dalam dapur kita dalam keadaan tersusun, teratur. Ini adalah bertujuan untuk pastikan pengudaraan udara dalam keadaan baik dan udara-udara panas dapat dikeluarkan daripada ruang dapur kita. Kenapa perlu dikeluarkan? Saya dah terangkan tadi. Bila udara panas banyak di dalam dapur, ia akan memberi kesan terhadap peralatan-peralatan memasak di dalam dapur kita. Ini kerana peralatan masak ni menggunakan haba. So, bila banyak udara panas di dalam dapur, secara tidak langsung ia akan memberi kesan terhadap peralatan-peralatan tersebut. Terusnya, kita akan pergi satu persatu berkaitan dengan 8 penambahbaikan di dalam bangunan komersial yang cekap. Yang pertama, kita sentiasa memastikan penggunaan air dan pembuangan air dikawal dengan baik. Di sini kita boleh lakukan water audit lah. Ini bukan apa. Sebab ini kerana untuk satu-satu peralatan yang menggunakan air, contohnya pemanas air, kuku, dia menggunakan elektrik. So, sekiranya air dibuang secara berleluasa, so tak langsung, elektrik juga memberi kesan. Sebab apabila kuku tu on ataupun kuih tu on, pemanas air kita on, dia mengeluarkan air, orang tu minum tak habis, dia buang. So, sampai orang kedua pun isi air, tak minum habis, buang. Walaupun dalam tempoh yang kecil, apabila 20 orang buat cara macam tu, ia memberi kesan yang besar lah. Manakala yang kedua, kita latih staf di pejabat kita bagaimana untuk mempertingkatkan satu operasi yang lebih efisien di sini. Contohnya penggunaan mesin-mesin photostat, printer. Pastikan guna dengan secara tidak membazir. Penggunaan kertas yang tidak membazir. Mana kalau dia nak print satu benda tu, make sure dia pastikan hasil printer tersebut tidak diulang lagi untuk dicetak semula. Bila tiada pengulangan kerja, so mesin tersebut tidak bekerja lebih. So bila tak bekerja lebih, seperti selalu saya cakap, maka jimatlah tenaga elektrik kita. Jimat tenaga elektrik, jimat bil elektrik kita. Yang ketiga, kita selalu menyelenggara secara berkala, berjadual peralatan-peralatan kita. Kenapa? Dengan mempunyai jadual penyelenggaraan yang teratur, tersusun secara tak langsung, peralatan elektrik kita ataupun peralatan elektronik kita yang digunakan dapat digunakan dengan baik dan peralatan tersebut tidak menggunakan tenaga elektrik yang banyak. Faham Yang keempat di sini, kita pastikan peralatan-peralatan sensitif kita, contohnya pemanas,
penyamanan udara ataupun aircon kita tidak terlalu stres bekerja ataupun berfungsi. Jadi bila tidak terlalu stres, maknanya peralatan kita akan berada dalam keadaan baik. Bila keadaan baik, ia dapat menjimatkan tenaga kita. Yang kelima, mematuhi GBI standard. Apa itu GBI standard? GBI standard di sini adalah Green Building Index. Anda boleh tengok nanti Google. Salah satu task ini saya nak tahu apa itu GBI standard, bila ia dirangka dan senaraikan apa itu GBI standard. Sekiranya hujung ni tak ada task, saya tak nak bagi tahu ada tak ada task. Ini anda perlu letak pada ruangan komen. Yang keenam, menghilangkan getaran, gegaran dan segala sampah sarap. Mana kita buang. Okey? Contoh di sini sekiranya mesin printer anda bergoyang tiba-tiba. Jangan pastikan benda itu tidak berlaku. Ini kerana sekiranya peralatan elektronik kita menghasilkan bunyi getaran, gegaran, ia merupakan salah satu penanda awal peralatan tersebut akan rosak. Kerana ia akan mengakibatkan peningkatan kos tenaga peralatan tersebut. Yang ketujuh sini, kita sentiasa melakukan atau membuat pembelian peralatan yang cekap tenaga. Dan yang terakhir sini, yang ke-8, kita memberi keutamaan dalam mendapatkan bekalan dari pembekal yang mengutamakan atau menitik beratkan konsep persekitaran kerja yang baik. Berikut anda boleh perhatikan kaedah-kaedah lain yang boleh digunakan di sinilah. Ini merupakan halangan dan kesukaran yang dihadapi oleh sektor komersial dalam menjayakan kecekapan tenaga ini. Yang pertama, kekurangan pengetahuan. Sukar untuk mendapatkan sumber rujukan yang boleh dijadikan untuk memastikan konsep kecekapan tenaga ini dapat dicapai. Yang kedua pula, satu badan yang mengawal selia dalam memastikan pihak-pihak sektor komersial ini dapat bersama-sama mengamalkan konsep kecepatan tenaga. Yang ketiga pula, kekangan kewangan. Biasalah, seperti anda tahu, untuk pengguna perumahan pun mengalami masalah sama, iaitu masalah kewangan. Ini disebabkan oleh untuk membeli peralatan-peralatan cekap tenaga. Seperti yang saya telah terangkan dalam siri sebelum ini, untuk membeli satu peralatan cekap tenaga, ia melibatkan kos yang tinggi. Yang terakhir adalah kegagalan pasaran dan ketidakkecakapan. Ini merupakan satu faktor yang melibatkan penglibatan pihak pengurusan dan pihak pelaksana. Jika tidak terdapat kesefahaman di antara dua pihak ini, maka konsep kecekapan tenaga ini tidak dapat dicapai. Kerana yang ingin melaksanakan satu pihak lain dan yang meluluskan konsep satu pihak lain. Sekiranya pihak pengurusan atasan tidak berapa setuju. Kenapa tidak berapa setuju? Ini disebabkan adalah faktor yang di sini, melibatkan kewangan. So, apabila melibatkan kewangan satu syarikat, secara tak langsung ia melibatkan peningkatan kos untuk satu jangka masa pendek. Ia merupakan satu kerugianlah pada pihak pengurusan. Pada hakikatnya, ia merupakan satu penjimatan untuk satu tempoh yang panjang. Ini tidak dilihat dari sudut ruang lingkup yang lebih besar. Habisnya di situ. So, itu saja untuk kali ini. Jangan lupa, tadi saya dah terangkan satu task yang perlu anda buat dan jawab pada bahagian comment box di bawah. Untuk pelajar saya, jangan lupa scan kod ni untuk memastikan bukti kehadiran anda terhadap video ini. Video 2 jangan lupa tengok. Sekian penerangan untuk konten pada kali ini. Di mana saya tu? Saya masih di bangunan Suruhanjaya Tenaga di Putrajaya. Cantik bangunan ni, bentuk diamond. Kalau anda nak pergi, bolehlah pergi di Putrajaya. Ini merupakan salah satu bangunan yang mencapai piawaian standard GBI, Green Building Index. Jangan lupa, itu merupakan task anda untuk konten kali ini. Walaupun saya tak buat dalam paparan, tapi task untuk konten kali ini, anda perlu mencari apa itu Green Building Index, skop Green Building Index,
dan segala peraturan yang terdapat dalam Green Building Index. Anda kena buat dan nyatakan dalam komen box di bawah. Okey, itu saja untuk konten kali ini. Untuk anda semua, jangan lupa subscribe, share dan like, dan tekan butang loceng untuk mendapat segala maklumat-maklumat terbaru konten yang saya bakal buat. Tak lupa juga, sekali lagi, saya ucapkan terima kasih kepada Puan Nurul Huda atas sumbangan nota bagi konten-konten pengurusan tenaga yang telah saya buat dan bakal akan saya lakukan. Sebab beliau merupakan orang yang banyak memberikan tunjuk ajar kepada saya dalam subjek ini. Terima kasih kepada beliau. Tak lupa juga kepada pensyarah-pensyarah lain bagi program Diploma Kejuruteraan Elektrik Tenaga Hijau. Sekian saja untuk konten kali ini. Kita akan bertemu lagi dalam konten-konten yang akan datang. Akhir kata pada saya, jangan lupa like, share, subscribe, tekan butang loceng. Kita akan bertemu dalam konten-konten yang akan datang. Itu saja daripada saya. Assalamualaikum. Berjumpa lagi.